Mari belajar bahasa Melayu. Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5 Ehsan. Baiklah, apa khabar murid-murid semua? Cikgu doakan murid-murid semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan semoga kita dijauhi dari pandemik COVID-19 ini. Baiklah, cikgu mesti semua murid-murid tertanya-tanya siapa yang berada di hadapan murid-murid sekalian. Baiklah, nama cikgu ialah Muhammad Nazhan Safwan bin Muhammad Saad. Boleh panggil Cikgu Nazhan dan cikgu akan mengajar bahasa Melayu di kelas murid 5 Ehsan selama 3 bulan. Jadi cikgu berharap agar murid-murid dapat memberi kerjasama kepada cikgu bagi kita menjayakan sesi pembelajaran bahasa Melayu ini. Baik, cikgu mesti murid semua hari ini tertanya-tanya kita sebenarnya nak belajar tentang topik apa. Baik, cuba kita lihat video ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang beraneka budaya, bahasa, agama, makanan dan sebagainya. Hal ini kerana keunikan Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum seperti kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Masyarakat Malaysia hidup dengan harmoni. Budaya masyarakat Malaysia dapat dilihat melalui perayaan yang disambut oleh kaum tertentu. Hal ini menunjukkan Malaysia hidup berbilang kaum tanpa mengira agama dan warna kulit. Perayaan di Malaysia juga menjadi tarikan pelancong dari seluruh dunia. Hari Raya Aidilfitri. Perayaan ini merupakan perayaan masyarakat Melayu dan penganut agama Islam. Sambutan Hari Raya Aidilfitri bermula dengan ibadat puasa di bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan, umat Islam berpuasa pada siang hari dan mengerjakan sembahyang tarawih pada sebelah malamnya. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum 1 Syawal di mana Hari Raya Aidilfitri disambut. Umat Islam saling bermaaf-maafan dan kunjung-mengunjung untuk mengeratkan silaturahim. Rumah terbuka akan diadakan bagi mempersilakan tetamu datang berkunjung. Tahun Baru Cina. Perayaan ini disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Cina di Malaysia yang menandakan kedatangan tahun baru menurut kalender mereka. Orang Cina percaya bahawa ada 12 binatang yang menaungi kalender mereka. Setiap binatang ini memberi signifikan dan tuhannya tersendiri. Pada malam tahun baru, semua ahli keluarga berkumpul beramai-ramai untuk makan bersama. Tujuannya adalah untuk mengeratkan jalinan hubungan sesama keluarga. Ahli keluarga yang telah berumah tangga akan memberi angpau kepada saudara mara dan sahabat yang belum berumah tangga. Angpau membawa pengertian kesejahteraan yang berpanjangan. Buah limau mandarin dan kuih bakul merupakan kemestian yang perlu ada semasa merayakan Tahun Baru Cina. Sepanjang Tahun Baru Cina berlangsung, tarian singa dimainkan dari rumah ke rumah dan kedai-kedai untuk memberi berkat kepada mereka yang meraihkan perayaan tersebut. Deepavali. Perayaan ini disambut oleh masyarakat Hindu. Ianya dirayakan pada bulan gelap pada bulan Oktober dan November. Dengan memasang pelita, mereka percaya bahawa kecerahan mengatasi kegelapan, kebaikan mengatasi kejahatan, keadilan mengatasi kezaliman dan kebijaksanaan mengatasi kejahilan. Di pagi hari, masyarakat Hindu akan menyucikan tubuh badan dengan memakai sedikit minyak di kepala dan mandi. Kemudian mereka bersembahyang di rumah atau di kuil. Baik, berdasarkan video tadi, murid-murid mesti lazim atau sering melihat rakan-rakan mengenakan pakaian seperti baju kurung, congsam, sari dan sebagainya dalam situasi murid-murid sekalian. Contohnya kita dapat lihat ketika musim perayaan. Contohnya kita ada Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri,
Hari Deepavali dan sebagainya. Jadi kita akan mengenakan pelbagai pakaian tradisional mengikut kaum masing-masing. Jadi inilah yang menggambarkan keunikan masyarakat Malaysia yang ada pelbagai kaum. Contohnya kaum Melayu, kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Dan cikgu difahamkan dalam kelas 5 Ihsan ni pun ada terdiri pada murid Melayu dan juga murid India. Dan ini menggambarkan apa? Yang kita semuanya adalah masyarakat yang terdiri daripada satu bentuk perpaduan yang sangat utuh, yang perlu untuk sentiasa bersatu padu, dan kita adalah masyarakat yang unik kerana sentiasa berdamai dan bersatu dalam memajukan negara. Baik murid-murid, cikgu pasti mesti setiap di antara kita pernah menyambut atau meraihkan perayaan kaum lain. Contohnya berdasarkan pengalaman cikgu, cikgu pernah meraihkan perayaan Tahun Baru Cina bersama dua orang rakan cikgu, iaitu Ding Ning Song dan juga Angela. Dan cikgu dapat melihat pelbagai makanan yang disajikan kepada cikgu. Contohnya seperti kuih bulan, memang sangat sedap. Mungkin murid-murid pernah terlibat dalam menyambut perayaan kaum lain? Boleh berkongsi di ruangan komen di bawah. Oleh itu murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai meriahnya perayaan. Murid-murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 5 pada halaman 85. Berdasarkan halaman 85 tersebut, kita dapat melihat kisah iaitu Farisha yang berpeluang untuk melagukan syair dalam pertandingan kebudayaan di sekolahnya. Dan apa yang lagi menarik ialah rakannya iaitu Rubini dan juga Shu Fan memberikan sokongan moral kepada Farisha. Dan cikgu nak tanyalah, cikgu dengar-dengar murid 5 Ihsan ni ramai murid cemerlang yang aktif dalam kurikulum dan sebagainya. Cikgu nak tanya, ada ataupun tidak murid yang pernah menyertai pertandingan syair ataupun pernah melagukan syair? Jadi boleh berkongsi dengan cikgu di ruangan komen di bawah. Jadi murid-murid, syair tersebut mempunyai 4 rangkap. Dan ayuh bersama-sama cikgu kita membaca setiap rangkap yang terdapat dalam halaman 85 tersebut. Baiklah, rangkap pertama. Negara Malaysia namamu terselah, perpaduan utuh musuh pasti kalah. Harmoni di rumah juga di sekolah, raikan persamaan, usah berbalah. Jadi kalau kita lihat rangkap tersebut menerangkan mengenai perpaduan yang ada di Malaysia, yang mana kita lihat di sekolah sendiri, ia terdiri daripada pelbagai kaum yang ada. Contohnya kita ada kaum Melayu, Cina dan India dan saling berinteraksi di sekolah, betul tak? Kadang-kadang cikgu pun terdiri daripada pelbagai kaum, murid-murid pun terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi hal ini boleh merapatkan perpaduan antara kita. Contohnya kita ada menjayakan sambutan Hari Raya Aidilfitri, betul tak, di sekolah. Kita ada Hari Deepavali, meraihkan Tahun Baru Cina kepada rakan-rakan kita di sekolah. Jadi kita dapat berkongsi makanan. Kadang-kadang kita tengok pada Hari Raya Aidilfitri di sekolah, ada rakan-rakan yang bawa kuih raya. Kawan-kawan lain pun turut rasai juga hasil tangan mungkin ibu dan ayah kita di rumah, yang semuanya kebanyakannya pandai memasak. Baik, seterusnya kita akan baca rangkap kedua, iaitu rumah terbuka, juadah berselera. Makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Jadi murid-murid sekalian, kalau kita lihat dalam perayaan, sudah semestinya kita akan buat rumah terbuka. Kadang-kadang walaupun kita jauh, tetapi apabila kita buat rumah terbuka, kita dapat berkongsi cerita, berkongsi pengalaman setelah lama tidak jumpa, betul kan? Tapi kita lihat berbezalah
dalam waktu pandemik COVID-19 ni, kebanyakannya rumah terbuka kita kena elakkan, kita ada SOP yang perlu dipatuhi untuk mengelakkan daripada virus tersebar. Pun begitu, dalam musim perayaan kita tetap boleh untuk berkongsi cerita dan sebagainya. Kita ada telefon sekarang ni yang lebih orang kata mudah, walaupun kita jauh tapi kita dekat sebenarnya. Jadi itu sebenarnya perkara yang ingin disampaikan dalam syair rangkap 2 tersebut. Dan apa lagi, kalau kita berada dalam keadaan yang susah, betul tak? Kadang-kadang kita hidup berjiran. Bila kita hidup berjiran, kadang-kadang mungkin jiran kita berada dalam keadaan kesusahan, ataupun kita sendiri kalau kita nak keluar kan, kadang-kadang ada pencuri. Jadi jiran kita boleh pantau keadaan rumah. Kadang-kadang dia sendiri, jiran kita mungkin kaum lain, kaum Cina ataupun India, kaum Melayu dan sebagainya, berbeza dengan kita. Tapi kalau kita berbuat baik dengan orang, kita membantu mereka, insya-Allah mereka akan membantu kita pula kalau kita berada dalam kesusahan. Baik, seterusnya kita lihat rangkap 3. Pelbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya, saling menghormati, saling percaya, juga kesopanan dalam media maya. Betul ataupun tidak? Dalam keadaan semua orang hari ini media semakin berleluasa, semua orang, setiap kita, betul tak, ada peranti. Kadang-kadang kita kongsi dengan mak ayah kita. Jadi kita kena sebar perkara yang baik-baik. Kalau kita lihat hari ni, kita tidak boleh untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan orang kata sensitiviti kaum kan. Kita hidup dalam keadaan yang harmoni, berkongsi perkara yang baik-baik yang boleh untuk merapatkan perpaduan dengan orang kata setiap di antara kita. Dan betul tak, apa kata kita kongsi budaya kita. Setiap kita ada budaya yang berbeza, makanan, perayaan, pakaian, cara hidup yang berbeza. Jadi kita kena menghargai persamaan dan menghormati perbezaan. Baik, seterusnya rangkap keempat. Pelbagai kaum, warisan persembahan, suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan, seni dan budaya penuh keindahan. Jadi berdasarkan kepada rangkap keempat, kita dapat lihat bahawa setiap budaya ada seni dan warisan yang perlu untuk dipertahan. Betul atau tidak? Ya. Kita dapat lihat bagaimana hari ini orang kata amalan ziarah menziarahi, kuih-muih tradisional kita, pakaian, semua tu perlu untuk kita pertahan. Kalau kita tak pakai, bayangkan kalau satu hari nanti kita tak pakai, kita terikut-ikut dengan barat dan sebagainya. Jadi orang kata seni ataupun warisan yang ada dalam setiap kaum di Malaysia tu akan pudar jika kita sendiri, murid-murid sendiri tidak pertahankan warisan kita. Jadi itu yang hendak disampaikan oleh penulis yang menulis syair tersebut. Jadi kita dapat rumuskan betapa pentingnya orang kata perpaduan, perayaan. Kenapa perlu untuk kita sambut? Sebab untuk kita mewujudkan perpaduan, untuk kita mempertahankan seni warisan yang selama ini jadi milik kita, yang menyebabkan kita semakin bersatu, menjadi masyarakat yang unik di Malaysia. Baiklah murid-murid, berdasarkan kepada rangkap syair yang dapat dilihat dalam halaman 85, adakah murid-murid memahami setiap patah perkataan ataupun istilah yang digunakan dalam rangkap syair tersebut? Jika murid-murid kurang memahami, boleh lontarkan pertanyaan di ruangan komen di bawah dan cikgu akan memberi maklum balas secepat mungkin. Baiklah, oleh itu cikgu telah memilih 5 patah perkataan ataupun istilah yang agak sukar untuk difahami. Jadi, ayuh kita fahamkan bersama 5 patah perkataan tersebut.
Antaranya ialah utuh, berbalah, aneka, media maya dan juga warisan. Kita lihat perkataan yang pertama, iaitu utuh. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan utuh? Utuh ini adalah keadaan yang sempurna, iaitu tidak rosak dan masih boleh bertahan. Dalam konteks perpaduan, ianya membawa maksud iaitu keadaan perpaduan yang kekal. Walaupun dilanda pelbagai cabaran, tetapi ia masih mampu untuk bertahan. Perkataan yang kedua iaitu berbalah. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan berbalah? Berbalah adalah keadaan pertengkaran ataupun saling bantah-membantah. Maksudnya seperti bergaduh dalam situasi harian kita. Ada sesuatu isu ataupun masalah, jadi dua individu akan saling bertengkar, akan saling berbalah. Dan ianya satu perbuatan yang tidak baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baiklah, perkataan yang ketiga iaitu aneka. Baiklah, apa itu aneka? Kita selalu dengarkan, kita ada aneka juadah dan sebagainya. Jadi aneka ini membawa maksud kepelbagaian ataupun bermacam-macam, mempunyai banyak jenis. Contohnya hari ini dalam konteks perayaan kita ada aneka makanan, aneka minuman, aneka budaya dan sebagainya. Baiklah. Seterusnya, perkataan yang keempat kita dapat lihat adalah media maya. Baiklah, pertama kalau kita lihat media maya dalam konteks media, kita ada banyak media. Contohnya media maya, media cetak dan sebagainya. Apabila kita berbicara mengenai media maya ni adalah sesuatu yang kita tak nampak secara nyata. Kita tidak boleh untuk sentuh, kita tidak boleh untuk rasa. Contohnya seperti Facebook, Twitter, ataupun apa-apa medium secara online. Kita tidak boleh untuk orang kata nampak secara nyata. Maksudnya kita tidak dapat lihat Facebook itu muncul secara sendiri seperti surat khabar, majalah ataupun buku. Tidak, ianya melalui medium seperti gadget, telefon dan sebagainya. Kerana melalui perantara internet. Jadi kita tak nampak media maya tu. Dia menggunakan platform seperti internet dan sebagainya. Kita tak boleh sentuh pun, tak boleh rasa pun. Facebook tu bentuk dia macam mana? Twitter tu bentuk dia bulat ke? Rasa dia kasar ke? Tak boleh. Berbanding dengan media cetak. Media cetak ni kita boleh rasa, kita boleh sentuh, kita boleh lihat secara nyata. Contohnya seperti surat khabar. Kita boleh pegang. Oh, saiz dia besar ni. Bentuk dia macam ni. Macam tu. Dia ada tulisan-tulisan ni. Kita boleh nampak pula secara nyata di hadapan kita. Semua benda tu. Dia nyata. Wujud. Kita boleh susun lagi, boleh simpan lagi. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat iaitu berbalah. Okey, apa yang dimaksud? Yang keempat iaitu perkataan warisan. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan warisan? Warisan ini ialah peninggalan untuk generasi ataupun harta pusaka. Betul ataupun tidak? Ya. Sebab kita lihat dalam konteks perpaduan dan konteks perayaan, ia merupakan salah satu peninggalan atau warisan zaman berzaman. Baju-baju tradisional, budaya, adat yang perlu untuk kita amalkan setiap tahun ini perlu untuk diwarisi, betul tak? Daripada atuk nenek moyang kita, turun kepada ibu bapa kita, turun pula kepada kita. Mungkin nanti kita berkahwin, turun pula kepada anak-anak kita. Jadi itu sahaja 5 istilah, harap murid faham istilah-istilah tersebut. Baik murid-murid, macam mana Farisha melagukan syair? Pasti murid-murid semua tertanya-tanya kan? Baik, ayuh kita lihat dan dengar bagaimana Farisha melagukan syair tersebut. Jom kita dengar. Meriahnya perayaan.
Negara Malaysia namamu terserlah, perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah juga di sekolah, raikan persamaan, usah berbala. Rumah terbuka juadah berselera, makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Pelbagai bangsa aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya, jaga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan. Seni dan budaya penuh keindahan. Baiklah, kita dapat lihat Farisha dapat melagukan syair tersebut dengan penuh penjiwaan, dengan intonasi yang betul, dengan penjiwaan yang sesuai dan tepat dengan makna yang terdapat dalam setiap rangkap syair tersebut. Baiklah, cikgu pasti mesti murid-murid semua ingin mendengar cikgu cuba untuk melagukan syair tersebut. Baik, cikgu akan cuba untuk melagukannya. Jadi harap-harap murid-murid suka ya. Baik. Negara Malaysia namamu terselah, perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah juga di sekolah, raikan persamaan, usah berbala. Rumah terbuka juadah berselera, makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Pelbagai bangsa aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya, jaga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan. Seni dan budaya penuh keindahan.
Negara Malaysia namamu tercela, perpaduan utuh musuh pasti kalah. Harmoni di rumah juga di sekolah, raikan persamaan usah berbala. Rumah terbuka, juadah berselera, makan bersama jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Pelbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya. Saling menghormati, saling percaya, juga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria jelas kemeriahan. Berganding bahu warisan dipertahan, seni dan budaya penuh keindahan. Negara Malaysia namamu tercela, perpaduan utuh musuh pasti kalah. Harmoni di rumah juga di sekolah, raikan persamaan usah berbala. Rumah terbuka, juadah berselera, makan bersama jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Pelbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu mewarnai maya. Saling menghormati, saling percaya, jaga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria jelas kemeriahan. Berganding bahu warisan dipertahan, seni dan budaya penuh keindahan. Ya, itu saja persembahan daripada cikgu. Sedap ke tidak? InsyaAllah cikgu cuba sajalah. Baiklah, oleh itu murid-murid, cikgu sudah menunjukkan 3 jenis irama syair yang boleh kamu untuk dendangkan dan fahami. Jadi, kamu bolehlah cuba-cuba untuk bersyair. Jangan takut. Sebab syair ini adalah satu hiburan dalam bahasa Melayu. Kita boleh untuk melakukan syair pada bila-bila masa, di mana-mana pun kamu boleh untuk cuba bersyair. Jangan kita kata diri kita tidak boleh ataupun tidak pandai, sebab perkara ini adalah satu bentuk hiburan. Kalau kita boleh untuk bernyanyi, kenapa tidak boleh untuk kita pertahankan warisan kita, iaitu untuk bersyair, yang merupakan salah satu puisi tradisional yang boleh untuk kita amalkan dan perlu untuk kita terapkan dari generasi ke satu generasi. Jadi murid-murid, cikgu pun teringin dengar bagaimana murid-murid cuba untuk melagukan
syair tersebut. Jadi, cikgu ada satu tugasan dekat kamu, iaitu kalau boleh cikgu nak setiap antara kamu pilih satu sahaja rangkap daripada keempat rangkap syair tersebut. Contohnya, katakan antara kamu nak baca rangkap satu. Jadi, kamu lagukan rangkap satu sahaja. Mungkin ada antara kamu yang ingin melagukan syair pada rangkap 4. Jadi, pilih rangkap keempat saja. Jadi, murid-murid boleh merakam suara di WhatsApp dan hantar kepada cikgu. Okey? Hanya satu rangkap sahaja. Baiklah, itu untuk aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti yang kedua, cikgu ada hantar di WhatsApp 2 tugasan yang perlu untuk kamu sempurnakan. Okey, tugasan yang pertama adalah murid-murid diminta untuk menjelaskan idea yang terdapat dalam setiap rangkap tersebut. Contoh, ada 4 rangkap, jadi murid perlu menjelaskan apa idea yang hendak disampaikan oleh penulis pada rangkap pertama. Apa idea yang hendak disampaikan pada rangkap kedua. Apa idea yang disampaikan oleh penulis pada rangkap ketiga dan juga rangkap keempat. Jadi, semuanya kira ada 4 idea yang terdapat dalam syair ataupun yang perlu untuk kamu hantar pada cikgu. Okey, itu yang pertama. Jadi, apa yang perlu kamu buat, kamu boleh tulis di kertas A4, tangkap gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, itu untuk tugasan yang pertama. Baik, untuk tugasan yang kedua, cikgu nak kamu jawab 3 soalan kefahaman yang cikgu berikan kepada kamu. Sama juga, jawab dalam kertas A4 dan hantar kepada cikgu. Jadi, itu sahaja tugasan yang cikgu berikan kepada kamu. Dan kamu boleh siapkan pada waktu tutorial ini. Nanti kita akan semak, cikgu akan semak dan berikanlah kepada kamu apa jawapan dia, apa idea yang hendak disampaikan. Pertama, cikgu nak tengok dululah apa jawapan kamu berdasarkan apa yang cikgu terang sebentar tadi.